Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bersama sekali lagi dalam Ramadan Awani, program khas sepanjang bulan Ramadan ini. Dan episod kali ini kita masih memfokuskan tentang bagaimana kita membina ataupun melahirkan lebih ramai generasi pencipta. Dan sekali lagi rakaman khas ini dirakamkan di sekitaran Tasik Universiti Teknologi Malaysia di Skudai ini. Dan untuk episod kali ini saya bersama dengan Dr. Rashid Hussein, Timbalan Dekan Pusat Inovasi Mahasiswa UTM. Mengapa saya panggil Dr. Rashid adalah perkara special ataupun menarik yang akan kita bincangkan sepanjang setengah jam ini. Mungkin Dr. Rashid untuk awalnya, UTM sudah lama ataupun memberi tumpuan dalam hal-hal ataupun penciptaan, inovasi dan juga kreativiti. Dan kita tahu juga sebelum tu lah, apa yang atas meja kita ni, Dr. Rashid? Saya daripada tadi nak tanya, tak sempat lagi tadi. Okey. Ya, Nazri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Sebenarnya Nazri, dalam menggerakkan inovasi di kalangan generasi baru ni, kalau di konteks UTM ni adalah pelajar prasiswa, itu mereka sedang mengambil bidang sarjana muda. So dalam menggerakkan generasi yang kami di center kami panggil generasi iPad. Macam jenis saya dulu, mungkin generasi Nazri pun kami iPad ataupun benda satu saya yang desktop. Desktop tu yang gemuk tu. Saya kalau ikut programming dulu IBM pakai DOS. Saya belum sampai. Dan nak tengok grafik dalam komputer tu satu benda yang menakjubkan. Hebat. Saya ingat semasa saya di Amerika Syarikat mohon masuk universiti pada tahun 92. Email first time dilancarkan di Amerika Syarikat. Email first time. Doktor paling bertuah lah saya rasa. Dapat berada dalam zaman kata pun cetusan email yang pertama di Amerika Syarikat. Ya, di situ bila orang cakap send application through email. Ya, betul. Email apa dia? Begitu perasaan dia. Sampai ke sekarang kita tengok email dah menjadi satu kemestian dalam kita berhubung satu sama lain. Dan kita nak lihat tu bukan email tu sendiri, kenapa benda tu tercetus. Betul. Ini sebenarnya datang pada idea. Dan balik kepada alat ni tadi ini macam sarung tangan ni. Sebab satu contoh saya nak tunjuk satu produk inovasi. Kalau kita lihat dia penuh dengan wire dan ada chips, dan dalam ni dia ada kita panggil flex sensor. Flex sensor ni dia bukan dijual begini. Flex sensor ni dia ada satu piece metal yang mana kalau kita sambung electricity pada sini, kita akan ukur voltage dan dia akan menghasilkan, apabila kita bend, dia akan menghasilkan voltan yang berbeza. Itu saja. Tetapi apabila kita lihat benda tu, apa kita nak buat? Apa fungsinya? Apa kita nak buat? Apa fungsi dia? Kita tahu bila dia bend, and then apa kita nak buat? Dan pelajar ni dia tercetus apabila dia lihat orang buta, dia ingin minta maaf, orang pekak dia ingin berkata-kata dengan orang normal macam kita, dan mereka menggunakan sign language, bahasa isyarat, A dan seterusnya lah. Apabila dia berkata, kita bukan ditrain bidang itu. Kalau di Amerika Syarikat ramai pada orang yang normal macam kita, mereka boleh bahasa isyarat. Di negara kita tidak. Jadi bila mereka berbicara dengan kita tidak faham. Tu pelajar tu tercetus, macam mana aku ingin berbicara dengan dia, ataupun macam mana bila dia berbicara dengan kita aku faham. Seolah-olah begitulah situasinya lah. Lepas tu dia fikir, okay, now they are using sign language. Apa kata kalau kita pakai glove? Dia cakap itu saja. Bila dia pakai glove, macam mana saya nak check saya bentuk macam ni A contohnya begitu, macam mana saya tahu itu adalah A? Okey, itu sebuah challenge. Dia fikir, dan dia ni adalah pelajar dari electronics. Dan dia masukkan flex sensor ni dengan sedikit circuit, dia boleh detect voltage, dan dia buat sedikit algoritma. Dia cakap and then I can detect this is A. This is A. Apabila ini A berlaku, macam mana saya nak paparkan huruf A tu kepada mata kita yang kita faham. And then dia berfikir, sekarang ni generasi iPad. iPad semua boleh kata 80% pelajar dia ada smartphone. Dan dalam generasi sekarang ni mereka membangunkan apps. Dalam bentuk yang sangat mudah, macam-macam. Dia just download MIT apps, dia buat dan dia programkan jadi dalam masa satu hari siap. So dia transferkan huruf A tu, transfer menggunakan Bluetooth masuk di sini. So bermaksud apabila dia buat bentuk A, dia masuk A, and then akan keluar A. Jadi apabila dia cakap saya lapar, dia je buat saya lapar, and then keluar saya lapar, keluar saya lapar. Dah faham. So bermakna orang yang pekak ataupun yang tidak boleh berkomunikasi tadi, dia akan membawa gloves, dan apps tu tadi just download. Saya ingin ke kanan, saya ingin ke kiri, dah boleh komunikasi. Itu cetusan pertama. Ini version kedua. Benda ini menjadi lebih menarik apabila kita diekspos ataupun didedahkan dengan masalah baru.
kita pergi kepada satu expo di Islam di anjuran USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, di mana di situ kita bertemu dengan orang pekak yang ingin mengaji Quran. Dan itu lebih menyentuh hati. Kalau kita orang Islam, kita menjelma hati. Apabila kita lihat mereka buat begitu, sebenarnya mereka baca Al-Fatihah. Dia buat pergerakan Al-Fatihah. Saya tanya orang yang cikgu dia lah, dia sedang buat apa? Dia sedang baca Al-Fatihah. Subhanallah. Miracle. Subhanallah. It's a miracle. And then daripada situ saya lihat, okay, we have to go more on this product. Dan pelajar tumbuh minat juga tersentuh. Kita dah bekerjasama dengan seorang pendidik luar. Kita telah menjadikan aplikasi ini lebih canggih dalam bentuk teknologi, tetapi dia tetap juga dibangunkan untuk menyelesaikan satu masalah realiti, iaitu kita boleh membenarkan seorang yang pekak mengaji Quran dan kita faham, oh dia mengaji Al-Quran. Dan dia ada banyak lagi cerita-cerita yang sangat menyentuh hati berkaitan dengan ini. Tentang itu juga, objektifnya kita melihat nampak begitu kataupun menarik, tetapi untuk merangsang idea diterjemahkan dalam bentuk penemuan, dalam bentuk penyelidikan dan juga diaplikasikan untuk penyelesaian kepada masyarakat di luar ataupun individu yang memerlukan teknologi sebegini. Bagaimana doktor melihat di kalangan para undergraduate kita, para siswa pelajar kita, untuk mereka ni tidak mengambil kataupun sinis. Mereka pastinya dalam membuat perkara ini mereka akan dipandang sebelah mata misalnya, boleh ke buat benda ni, boleh maju ke perkara ini, alah ni benda ni biasa je, kat luar mungkin ada kita tak tahu. Jadi kadang-kadang inilah sebenarnya budaya-budaya macam ni yang menghalang generasi Y kita untuk melihat perkara ini sebagai satu cabaran mereka untuk menjelmakan idea kepada realiti. Di UTM dan lebih spesifik di Pusat Inovasi Mahasiswa, kami menggunakan pendekatan yang kita panggil 4-stage innovation. Wake up, learn it, do it and sell it. Wake up ni fasa bangunlah. Bangunlah, apa saja. Bangunlah. So why we need to do that? Kita ada program-program yang dijuruskan dalam fasa wake up. Memang kita ada. And then seterusnya apabila sudah wake up, apa seterusnya? And then kita akan pandu mereka dalam bentuk mereka perlu diisi. Contohnya Nazri, saya cuba Nazri. Nazri dah tahu, okey sekarang ni kita perlu buat enjin baru yang lebih jimatkan minyak. So Nazri pun dah sedar, okey kita perlu enjin baru. And then Nazri ingin mencipta enjin. Apa Nazri perlu? Perlukan pengetahuan, perlukan ilmu modeling, perlukan ilmu simulation and so on. Perlu belajar. Itulah fasa kedua dia panggil learn it. So kita akan injekkan dengan kursus-kursus, kita membangunkan pelajar. Walaupun contohnya pelajar daripada fakulti bidang lain. Dia perlu belajar membangunkan satu produk yang memerlukan 3D simulation. Kita ajar AutoCAD. Kita isikan. Selepas mereka minat dan bangunkan, kita akan pergi fasa seterusnya, learn it dan do it. Do it ni perlu buat. Mereka perlu buat. Innovation ni kalau ikut satu teori yang saya baca 1% teori, 99% praktikal. Okey, bagaimana nak menjemakan tentang itu? Biasa praktikal ni yang malas sikit, ni yang lemau sikit kita ni kan. Yang kita bila buat benda tu gagal, kata lemah semangat lah, tak nak buat lagi lah, kos tinggi lah, fed up lah sebagainya. Betul. Boleh tak kita kenal pasti tingkah laku ini di kalangan pelajar kita? Sebagai cikgu, sebagai pensyarah, sebagai innovator. Okey, kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda bersama kami dalam program khas sepanjang Ramadan ini, iaitu Ramadan Awani, dan kita dalam topik mencipta ataupun melahirkan ramai lagi generasi pencipta bersama Dr. Rashid Hussein, pengarah ataupun timbalan dekan Pusat Inovasi Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia di Skudai ini. Doktor, kalau kita nak cerita panjang tak payahlah, tetapi nak mudahkan penceritaan kita masa tak panjang. Boleh kita kenal pasti ke ciri-ciri anak-anak kita, anak-anak muda kita yang boleh berdaya maju, ataupun kita kenal pasti mereka mempunyai satu jiwa, satu orang kata pun pemikiran sebagai innovator ni. Kalau ataupun semua orang ada benda-benda ni. Dia kalau kita buat bacaan dan penyelidikan, sebenarnya mereka yang kreatif dan inovatif ni mereka mewarisi beberapa tabiat ataupun sifat ataupun kelakuan.
Kalau yang pertama saya sebut adalah mereka yang kalau ikut minda tu dia sebut risk taking. Risk taking ni orang inovasi ni dia tak kisah buat gagal, buat gagal. Dia tak kisah. I'm not expecting for the output. Saya tak tunggu output tapi saya buat dahulu sampai and then saya refine the idea. Risk taking satu perkara yang kalau sudah ada di dalam darah diri itu memang lebih baik, tetapi dia boleh juga ditanam. Biasa ni datang daripada keluarga-keluarga bisnes kan? Betul? Kemungkinan mereka orang berniaga ni selalu gagal. Betul. Dia telah dicabar dalam hidup dia dengan dan secara tidak langsung membangunkan sifat risk taking tu tadi. Yang kedua ni kita panggil fluency. Dia ni kalau kita tengok dia banyak sangat idea. Dan separuh pada idea pun kalau kita fikir macam tak logik. Betul. Tetapi mereka sangat banyak idea dan separuh pada idea itu adalah praktikal. Mereka kita dia ni lain lah. Ini dia boleh fikir, ini dia boleh fikir walaupun kita agak tidak logik. Yang ketiga kita panggil flexible. Flexible ni flexibility into of idea. Katalah saya seorang perekat enjin. Saya mencipta enjin. Banyak inovasi dalam tu. Tetapi dilahirkan saya ingin membaiki rumah. Konsep yang berbeza, tetapi idea yang saya train ni saya boleh pakai. Ini ada antara flexibility. Sebab tu kita tengok ada benda ni sebenarnya dalam Islam tu sendiri bukan satu benda yang asing. Dalam Islam sendiri kalau kita tengok ulama-ulama lama mereka merentas sempadan mencari ilmu. Dan kalau tengok jika saya tidak silap Ibn Khaldun yang menulis kitab Al-Muqaddimah. Dia terkenal di kalangan barat seorang sosiologis, filosofer. Tetapi sebenarnya mereka ni orang yang tahu dia boleh buat pembedahan. Kalau tengok bidang tu sangat jauh. Sangat jauh. Dia pun ahli muzik. Dia pun mungkin ahli muzik. Dan seorang lagi yang kita gunakan adalah Al-Jazari. Al-Jazari dia seorang engineer. Tetapi dia pun bila saya baca adalah seorang falsafah. Dan dia juga seorang boleh membuat operation kecil-kecilan. Maka ilmu mereka tidak ada sepadan. Begitu juga inovasi mereka tidak ada sepadan. Generasi baru ini perkara yang sangat perlu mereka buat adalah risk taking. Mereka tidak takut untuk gagal dan buat saja. Dan peranan kita sebagai masyarakat luar tidak macam Kini Aziz cakap tadi, tidak mematikan hasrat mereka tu, tidak mandang sini, tidak penalize mereka, dan instead kita beri reward kepada mereka. Contohnya anak-anak melukis itik tidak begitu cantik, kita jangan cakap itik itu tidak cantik, kita cakap wow that is great, ini kita lukis satu yang lebih cantik, dan dia akan tengok. Selalunya mereka akan lihat kepada mereka yang lebih berjaya, dan mereka kagum dengan sifat mereka dan mereka akan ikut. InsyaAllah inovasi ini pun dia ada elemen coaching. Dia bukanlah satu yang boleh bangun secara independen. Dia coaching, dia kena mentor yang bagus, dia akan ikut. Apabila sampai satu tahap independen sendiri, dia akan berkembang dengan sendiri. Pada pandangan atau pengalaman Dr. ataupun Rashid, adakah kita ada kemampuan untuk melahirkan Mark Zuckerberg misalnya, yang melahirkan Facebook, Google misalnya, biarpun mereka tidak berjaya di universiti tetapi mereka berada di universiti, tetapi dalam pembelajaran itu mereka melahirkan idea-idea yang hebat ini. Mungkin dalam 1 dekad lagi, 2 dekad lagi Malaysia akan melahirkan generasi sebegitu, kerana inilah generasi iPad. Informasi berada di hujung jari mereka. Dia ada dua di sini, Nazri. Pertama, pendedahan kepada information ataupun maklumat. Pendedahan mereka tidak ada masalah dari generasi sekarang. Yang kedua adalah bergerak. How do you respond? Macam mana kita respon kepada maklumat tersebut? Macam kita cerita tadi, inovasi ini apabila start kita pegang gergaji, start programming, and then kita akan lemah semangat, and then bila kita buat program tak jadi, and then kita tidak ada resilient, tahan lasak untuk melalui, kita tidak ada lasak kan. So dalam kes ini sebenarnya kita perlu bangunkan itu, dan saya sangat yakin kalau kita boleh terapkan elemen ini dalam generasi sekarang, saya rasa lebih pada Mark Zuckerberg kita boleh lahirkan, kerana pertama kita kena ingat kita mewarisi satu agama yang sangat mulia. Yang mana dalam agama Islam itu sendiri dia membenarkan kita, menggalakkan kita untuk membangunkan masyarakat dengan sistem nilai yang betul. Okey, Doktor, kita tahu juga Pusat Inovasi Mahasiswa ini ada pelbagai program. Cuba kita ceritakan sedikit program-program yang bagaimana yang di kalangan pelajar kita ni begitu minat dan juga boleh menarik mereka. Kadang-kadang kita buat secara formal ni mereka tak minat. Tetapi mungkin secara informal, coaching system, ada idola mereka datang, ataupun praktikal di lapangan, ataupun lawatan-lawatan ke kawasan-kawasan atau pusat-pusat teknologi dan sebagainya. Ini sebenarnya yang mendedahkan mereka kepada cara mereka bertindak, cara mereka berfikir.
Ya, macam seperti Pusat Inovasi Mahasiswa, kita merancang sebarang aktiviti masih memenuhi model yang kita gunakan tadi, itu wake up, learn it, do it dan sell it. Oh, itu dalam fungsinya, ya. Itu dalam fasa wake up tu tadi untuk memberikan pelajar dia jumpa syaraf-syaraf setiap hari. Ya, betul. Mungkin mereka tidak begitu kagum, mereka lebih kagum kepada mereka yang impress. Ya. Saya jumpa Dr. Rashid di dalam kelas. Biasa je Dr. Rashid tu. Dan Dr. Rashid menilai saya. And then satu masa saya menceritakan inovasi kepada mereka. Yeah. Mereka cakap, saya dah jumpa di dalam kelas. Tidak ada sebarang yang impresif lah. So-called. Tapi apabila kita memanggil pakar-pakar dari luar, mereka start to open up. Oh, banyak lagi yang saya tidak tahu. Dalam di Pusat Inovasi Mahasiswa, kita mengenakan program-program yang wake up, iaitu memanggil pakar. Setelah wake up, kita akan menyediakan kursus-kursus di fasa learning. Mereka kena belajar. Selepas itu kita menyediakan platform untuk mereka berinovasi. Yeah. Bila setelah mereka jauh semangat, kita kena menyediakan platform. Itu pertandingan-pertandingan inovasi di dalam UTM sendiri dan juga di luar. Dan seterusnya kita belum sampai kepada fasa tersebut, cuma diambil oleh satu unit lain, iaitu menjual ataupun memarketkan produk-produk tersebut. Itu fasa yang saya rasa satu lagi fasa yang sangat kritikal dan saya rasa challenging. Itu memasarkan dalam itu dalam bentuk kesewanan lah. Okey. Doktor, kita rehat yang kali kedua. Selepas ini kita nak tahu juga ni ramai-ramai pelajar kita ni mungkin ada cerita-cerita yang menarik kita boleh kongsikan bersama, dan juga kita tahu penyelidik ni kadang-kadang dia tak pandai pemasaran, dia tak pandai penjenamaan, dan itu realitinya lah kan. Dia sibuk kat makmal, sibuk buat uji kaji, sibuk buat penyelidikan, takkan semua benda dia nak tahu. Tapi dalam dunia yang serba moden ini, serba global ini, mungkin kepakaran-kepakaran ini yang boleh dikongsikan. Tak semestinya kita nak buat semua, tetapi jaringan itu ataupun networking itu penting. Bagaimana kita dapat menjelmakan produk-produk itu keluar. Kita rehat dahulu. Kembali bersama saya Nazri Kahar di Pekarangan Tasik Institut Teknologi Malaysia pada program Ramadan Awani bersama Dr. Rashid Hussein. Dr. Rashid, mungkin boleh kongsikan kita sedikit banyak pengalaman doktor bergaul dengan anak-anak muda kita, dan mungkin di kalangan pelajar kita yang muda-muda ni ada hebat sebenarnya. Betul Aziz. Sebenarnya ramai daripada mereka. Kadang-kadang kita underestimate kan. Kita nampak kena coaching, kena tunjuk ajar, tapi sebenarnya betul. Ya. Dia talent yang tidak pernah didedahkan. Sebagai contoh, saya berkongsi satu pengalaman yang saya sendiri lalu. Seorang pelajar yang buat glove ni lah. Dia seorang yang sangat pemalu. Pendiam. Biasa macam tu lah, doktor. Mungkin itu salah satu ada elemen gitu, mungkin behavior itu tingkah laku tu salah satu ciri orang berinovasi. Saya tak boleh pastikan ini, cuma pelajar itu sendiri dia seorang lebih malu, diam, dan dia ni tidak suka menunjukkan diri. Dia reserve lah. Mungkin dia ada sebab, sebab tertentu. Tetapi bila dia buat projek dengan saya tengok, dan dia mula saya coach satu persatu hingga bila dia sampai siap projek, saya tahu saya ingin dedahkan dia kepada peringkat lebih tinggi. Dia buat pitching daripada satu kelompok kumpulan lah. Kita nampaklah dia tidak selesa ini. Selepas habis pitching tersebut, saya coach dia lagi dan seterusnya membangunkan produk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Apabila dia pergi peringkat lebih tinggi, satu exposition di Kuala Lumpur, dia menang anugerah khas dan juga dia menang peringkat emas. Untuk pelajar mahasiswa Azhar memenangi anugerah emas dan peringkat khas, dan dia bertanding dengan orang lain satu capaian yang tinggi. Dia balik, mungkin dia lelaki, dia tidak menangis Nazri. Tapi kalau perempuan, saya percaya dia menangis disebabkan dia tidak pernah capai ke tahap tersebut. Dengan sedikit ganjaran, award dan juga wang semua dia lebih gembira lah. Saya bercakap kepada dia, Syam, we want to go at higher level, lebih tinggi. Kebetulan ada offer satu pertandingan di Korea. Saya kata, Hisham, now this is your challenge. Saya tengok banyak produk. Bila saya beritamu kepada pihak yang menganjur, mereka cakap, I want this product. Dan produk Hisham terpilih. Alhamdulillah. Dia pergi ke Korea. Lepas dia pergi ke Korea, dia di situ dia bersama orang Korea ada lain. Dia pengalaman pertama naik kapal terbang. Berjumpa orang Korea dan seterusnya. Dia balik dengan satu, saya cakap, you are a new Hisham. Dia cakap, betul, I'm a new Hisham. Untuk saya gembira tengok ada perubahan tersebut. Itu antara pengalaman yang saya sehingga agak tersentuh dengan pembangunan yang berlaku pada pelajar tersebut. Dan dia ni juga, Nazri, dia dijemput ke World Innovation Forum 2013. Bagi satu top, betul.
Okey, Satu Doktor, seminar. kita perlukan ramai orang seperti Syam ni. Betul. Dan kita tidak boleh duduk diam ataupun menunggu Syam keluar dengan cara semula jadi begitu naturalnya. Kita perlu cari mereka ataupun mereka datang ke kita. Begitu caranya. Dan maksudnya kita perlu juga jaringan disiplin ilmu. Dan kalau kita lihat tamadun Islam, tamadun-tamadun hebat dunia pun, mereka bukan pakar macam mana Prof katakan, Doktor katakan tadi. Kita kalau kita cerita pasal glove ni ataupun sarung tangan ini, kita perlu tahu perilaku orang-orang OKU. Betul. Itu melibatkan ilmu sains sosial, psikologi, sosiologi. Betul. Kita perlukan cara mereka berinteraksi di rumah bagaimana. Betul. Dan populasinya ramai mana. Kerana kita nak tahu market dia banyak ke, boleh viable ke, boleh jual ke tidak. Betul. Itu pakar saintis kita tak ada ilmu tu. Betul. Tetapi dalam dunia global hari ini, dunia dalam tanpa sepadan hari ini dengan maklumat di hujung jari, saya rasa ini kelebihan generasi iPad ni. Betul. Dia cakap kita bercerita tadi mengenai ilmu merotasi sepadan. Dalam konteks hari ini sebenarnya dia bukan perkara baru. Sepatutnya kita tak boleh cakap dia perkara baru. Walaupun seorang pelajar macam saya dulu electrical engineer, saya tidak boleh menerangkan electrical engineer. Apabila sampai tahap ini saya sedar bahawa komponen mechanical engineer, bidang sains sosial lain saya perlu belajar. Dan dia akan mengambil masa untuk belajar. Sama dengan generasi sekarang, apa yang kami lakukan di Pusat Inovasi Mahasiswa ialah kami sediakan satu coaching team. Coaching team bermaksud yang diwakili oleh pensyarah-pensyarah dari bidang yang berlainan. So kami ada 12 dalam tim kami. Lain lah. Ya, kami ada pakar bidang marketing, kami ada pakar bidang civil, kami ada pakar dalam bidang mechanical, kami ada pakar dalam bidang social science yang lain, education and so on. Dan pelajar-pelajar kita, jika mereka ingin mendapatkan konsultasi dalam bidang tertentu untuk mengembangkan produk, mereka boleh datang kepada kami mengikut jadual tertentu dan mereka mendapat coaching secara personal. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita menganjurkan satu pertandingan, kita cuba melanggar sepadan-sepadan ilmu tersebut. Yang paling penting, apa saja yang dibangunkan mestilah menyelesaikan satu masalah yang realiti. Ya, betul. Macam kes ini sebenarnya kita bukan nak menengahkan teknologi, tidak. Kita ingin menyelesaikan satu masalah, dikatakan orang pekak mengaji Quran dan kita faham. Dan sebaliknya lah. So itu masalah dia. So kalau dalam term lain dia panggil market pull. So maknanya market itu, pasaran itu perlu. So kita buat. Kita tidak boleh berinovasi dalam konsep lain itu teknologi push. Teknologi push ini kita megah dengan teknologi dan kita letakkan dalam market dengan harapan market menggunakan. Sebenarnya tidak. Contohnya adalah saya pernah pelajar datang buat proposal kepada saya, dia ingin buat satu robot. Saya cakap very nice, very good. Robot ini ingin buat apa? Dia ingin menguntit sampah. Okey. Saya pause sekejap kerana membangunkan satu robot satu kos yang sangat mahal. Betul. Dan dia ingin menggantikan satu fungsi menguntit sampah. Dari situ kita mengajar sikit economical aspect, macam mana kira pembangunan produk, reliability on robot dan kutip sampah, cost dia seterusnya, menyebabkan dia tarik balik idea tersebut. Betul, bukan saya suruh dia tarik, tapi daripada kewarasan tersebut, betul, saya nak buat benda lain. At the end dia buat benda lain lah, dia buat hanger untuk baju apa semua, dan dia boleh terfikir untuk tersebut lah. Sebenarnya pendekatan macam gini lah yang perlu kita banyakkan. Kita perlu war-warkan lebih ramai dan juga lebih ramai pakar-pakar di dalam yang ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar mahasiswa ini dalam bentuk dikatakan bahasa yang mereka boleh faham. Okey. Yang akhirnya Dr. Rashid, sebelum kita terima anak-anak kita masuk ke tahun pertama di universiti ini, pastinya kita kalau boleh lah kita perlukan orang kata pun capaian ataupun sambutan daripada generasi ataupun pelajar yang kalau ada asas yang kuat di sekolah menengah ataupun dari rumah mereka, supaya berada di universiti ini, para pensyarah kita, para penyelidik kita mudah untuk bentuk mereka ini. Maksudnya mereka boleh dipacu laju lah. Tidak perlu berada dalam kotak-kotak asas penciptaan, inovasi dan sebagainya. Dengan seperti yang sebutkan sebelum tadi, dengan pewujudan Pusat Inovasi Mahasiswa di UTM, sebenarnya kita telah menyediakan platform-platform kepada pelajar. Even pelajar-pelajar yang baru masuk melalui program-program tertentu, kita telah sentuh mereka dengan sentuhan kita panggil the touch of Center for Student Innovation untuk mereka mula menggerak. Dan apabila mereka sudah masuk di situ, barulah mereka dapat akses kepada pensyarah-pensyarah dari bidang yang pelbagai. Dan itu kita cuba perkasakan sekarang buat masa ini. Di samping itu, untuk memastikan sistem itu berterusan, innovation ini akan melibatkan kos. Betul. Dari sini dana dan seterusnya, dan kita akan
bantu mereka dalam bentuk kewangan lah. Di sini kita melatih mereka membuat satu proposal yang cantik. Dan mereka perlu pitching juga kepada kami dan kita akan beri dana tertentu bersesuaian dengan pembangunan produk tersebut dan keperluan dia. Dan situ asas itu sudah ada dan seterusnya kita akan bimbing mereka insya-Allah. Insya-Allah harapan saya adalah untuk supaya mereka siapa yang datang dengan proposal dia dapat siap produk dia dan pergi ke sesuatu level yang mereka dapat reward dalam bentuk yang berbagai. Insentif yang lain. Ya. Okey, terima kasih kepada Dr. Rashid Hussein, Timbalan Dekan Pusat Inovasi Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia ataupun Center of Student Innovation, dan saya rasa saya nak datang lagi, saya nak tengok di yang ataupun di pusat inovasi ini apa yang sudah dilakukan dan kita akan haraplah mungkin satu hari nanti di UTM ni mungkin sudah berlaku kot agaknya macam pesta ataupun World Innovation Forum tu dalam skala UTM akan berlaku. Maksudnya orang bergebut-gebut tunjukkan apa hasil penyelidikan mereka, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda, tetapi dari peringkat si pun pasca Rizwaza, maksudnya pelajar tahun pertama hinggalah tahun mereka mendapatkan ijazah. Terima kasih Dr. Rashid sekali lagi. Jika ada pandangan anda tentang Center of Student Innovation ini, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play dan juga App Store dan terus bersama kami di Astro Awani. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi dalam program Ramadan Awani.